Okey, hari ini 29 September, hari Rabu, kita nak masuk kepada soalan subjektif bab 2, tingkatan 5 iaitu sebatian karbon. Okey, kita lihat soalan 1. Rajah 4 menunjukkan susunan radar sebagai satu tindak balas. Wool kaca direndam dalam etanol, iaitu C2H5OH. Okey. So, kita lihat gambar rajah tersebut, etanol yang kita wool kaca kita celup ke dalam etanol, kemudian masukkan ke dalam tabung didih, tabung didih, masuk sampai hujung, klem, kepitkan pada kaki retort. Lepas tu baru kita masukkan serpihan porselin, susun tegak-tegak sampai penuh. Kemudian tutup dengan stopper, delivery tube sambung kepada satu di situ tabung uji lah. Tabung uji tu sepatutnya kita clamp lah, di mana satu benda kalau kamu diminta melukis, perhatikan ini ni. Bahagian hujung delivery tube ini mestilah lebih rendah daripada level air. Maksud saya, katakan saya sambung. Kalau kamu lukis macam ni, contoh. Nampak tak? Kalau macam ni salah. Dia mesti hujung ni mesti bawah daripada ni. Okey? Mesti bawah. Kemudian, nyatakan fungsi serpihan porselin. Apakah kegunaan serpihan porselin dalam ni? Sebagai fungsi dia sebagai apa? Sebagai menyerap air. Menyerap air, mengeringkan, ataupun kita boleh tulis sebagai mangkin. Mangkin pun boleh. Menyerap air ataupun mangkin. Sebab ini memang suatu proses apa? Ini adalah proses pendihidratan. Pendihidratan, dehydrate. Kemudian, nyatakan nama proses tindak balas ini. Nama dia pendihidratan. Pendihidratan, Sekejap. Saya ambil buku teks form 5. Sekejap. Saya muskil dengan dia punya buku teks daripada kamu kan? Betul? Cuba tengok dekat buku teks. Buku teks tajuk alkohol ni. Cuba tengok. Okey. Sebab saya perhatikan skema dia ada sedikit masalah. Ini adalah pendihidratan. Pendihidratan. Hydrate ini maksudnya air. Kalau kita sebut D itu tidak. Maksudnya kita buang molekul air, Pendihidratan. Semalam dekat objektif pun saya rasa ada sedikit kesilapan pada ejaan kan. So, pendihidratan. Kalau bahasa Inggeris dia dehydration. Pendihidratan. D itu tidak, betul. Ini adalah English lah kan. Dislike. Tidak suka kan. So di sini atau bahasa Melayu dengan bahasa Inggeris. Tuliskan persamaan kimia yang seimbang bagi tindak balas ini. So kalau pendihidratan etanol akan jadi dia akan buang molekul air, betul? So etanol akan jadi apa? Etena, pandai. Etanol akan jadi etena. Etena formula dia C2H4.
Ya, C2H4. Porselindri nak masuk ke dalam dalam persamaan kimia? Tak perlu sebab dia hanya mangkin. Okey? So dah memang seimbang lah di situ. Apakah yang diperhatikan bila gas X dilalukan ke dalam air bromin? So dia nak observation. So air bromin warna apa? Ingat, bromin. Perang. Brown. Brown is perang. So perang menjadi tanpa warna. Ya, perang menjadi tanpa warna. Bila dia kata pemerhatian, kamu kena cakap before and after, ya. Kena sebut, ya. Okay, before and after. Okay, kalau kamu kata tanpa warna, tak dapat markah, ya. Mesti perang jadi tanpa warna. Kadang-kadang pelajar tu malas sangat. Dia tulis tu perang arrow tanpa warna. Boleh, tapi sangat lemah lah. Kalau saya trial saya bagi salah saja. Sebab arrow ni dekat mana? Dekat equation kan? Ya, sepatutnya gas X boleh ditukar menjadi hidrokarbon melalui proses penghidrogenan. Ya, hidrokarbon Y melalui proses penghidrogenan. Penghidrogenan maksudnya tambah hidrogen lah. Namakan hidrokarbon Y. So, X tadi adalah etena. Kalau etena tambah H2 dapat apa? Etena apa? Etena ialah C2H4. Kalau dia jadi tambah H2 jadi apa? Dia akan jadi C2H 4 campur 2? 6. 6. So, C2H6 ni apa? Ena. Kalau ini? E. 2 kan? 2 karbon. 6 ni? Ana, betul? Ya? Etana. So, etana, ya. Etana. Senyap je ni memang dah teringat ni. Ya, memang dah lupa lah tu. Okey, nyatakan dua keadaan yang digunakan dalam penukaran ini. So, kita perlukan apa? Proses penghidrogenan. Kita perlu suhu berapa? 180 darjah Celsius dengan mangkin. Mangkin dia apa? Platinum ke, nikel ke, ferrum ke, stannum ke? Penghidrogenan. Cepat. Apa? Platinum. Platinum. Betul? Platinum ke nikel? Platinum ke nikel? Nikel. Nikel. Platinum tak boleh ke? Boleh. Platinum boleh, nikel pun boleh. Saja je tanya. Okey? Dua-duanya boleh. Okey? Seterusnya. Rajah 5 menunjukkan susunan radas untuk membandingkan sifat kimia pentagon. So, C berapa? 5. 5. Nampak sini ena. Ya, kalau ena tu alkena. Kan? Kalau alkena CnH2n. Kalau C5H berapa? 2 kali 5? 10 kan? So pentena C5H10. Ya. Rajah 5 menunjukkan susunan radas membandingkan sifat kimia pentena dengan pentana. Pent 5. Ana. Ana tu ialah alkana. Kalau alkana, formula am CnH2n tambah 2. Kalau C5H12.
secara pembakaran. Pentena dan pentana dibakar secara berasingan dalam 2 mangkuk penyejat dan kertas turas diletakkan di atas api. Ya, pada jarak yang samalah. Ya, sepatutnya jarak dia sama. Okey, kemudian maklumat di atas, berdasarkan maklumat di atas, jawab soalan berikut. Tuliskan formula molekul bagi pentena dan pentana. Tadi kita dah jawab lah. So, kena tulis dululah siapa dan siapa. Jangan tulis formula terus. Pentena C5H10. Pentana C5H12. Okey. Ya, dekat sini lagi satu, perhatikan bila kamu tulis ya bab karbon ini, sebatan karbon, selalu pelajar tulis terlalu cepat, E dengan A tak dapat dibezakan. Ni. Ya. E dengan A. So bila kamu tulis nama, perhatikan ya, Ena, Ana tu jelas. Jangan nak laju, nak ribut sampai nanti saya tengok apa ni, C5 ke, E ke, A ke, U ke kan, mungkin pentuna. So, kena tulis dengan kemas, okey? Berdasarkan rajah 5, ramalkan kejelagaan untuk pentana dan pentena. So, yang mana satu lebih berjelaga? Pentana ke pentena? Pentena. Siapa lebih? Pentena. Pentena ya. So kita tulis macam ni. Kejelagaan pentena lebih banyak dari pentana. Berikan alasan jawapan anda dengan pengiraan. So kita kena tunjukkan pengiraan ya. Peratus atom karbon dalam molekul pentena. So 5 karbon. Ya, so darab 5 kali 12 bahagi tambah pentena ialah 10 kan. 10 kali 1 darab 100 dapat berapa? Peratus atom karbon dalam molekul pentana ialah 5 karbon bahagi 5 karbon 12 hidrogen. So dapat berapa? Kira. Sudah tekan? (85.71%). 85.71%. Siapa tu? Alia ke? Okey, satu lagi 88. Ke 83? Saya rasa 83 kot. 83. Point? 33. Okey. Ya, berikan jawapan. Alasan. Jadi kamu boleh sebut dekat sini kan. Okey, dah ada 2 pengiraan. Sini ada 3 markah kan. Jadi kamu tulis itu peratus atom karbon per molekul dalam pentena lebih tinggi daripada dalam pentana. Okey, so ya, ini satu markah, satu markah, satu markah. Okey, sebab dia kata beri alasan. Kalau kamu tak cerita pasal yang ayat yang poin yang ketiga, poin 1, poin 2, poin 3, jadi kamu tak cukup menjelaskan. Kamu hanya tunjuk pengiraan je. Tapi tidak semestinya nombor besar lebih tinggi kan? Betul tak statement saya? Adakah semua nombor besar itu
banyak. Ya ke? Tidak. Contoh tengok pH. pH 6, adakah ion hidrogen dia banyak berbanding pH 1? Tidak, kan? Sebab itu saya kata tidak mesti nombor besar itu banyak. Kan? Sometimes nombor kecil tu lebih besar maksudnya. Okey. Namakan dua reagen yang boleh membezakan antara pentena dan pentana. Reagen tu maksudnya bahan kimia, bahan uji yang kita boleh tambah untuk membezakan. Maksudnya bila kita campur, kita tahu, oh ini alkana, ini alkena. So, jawapannya, contoh, 1, air bromin. Lagi, larutan untuk peroksidaan. Peroksidaan kita kena masuk larutan kalium, manganat, 7 berasid. Ya, ataupun sini cikgu tulis kalium dikromat. Tak muat bawah. Tulis atas ya. Dikromat. 6 berasid. Mesti ada perkataan berasid ya. Tak ada berasid, tak dapat markah ya. So kat situ ada dua lah ya. Sama ada ya air bromin ataupun larutan kalium dikromat 6 berasid atau manganat 7 berasid. Which lead, ini adalah proses penghalogenan. Ini adalah proses pengoksidaan. Okey? Ya. Kalau yang ini kita nampak kalau dia alkena, apa yang kita nampak? Brown to colorless. Ya, kalau alkana sini brown color remain. Warna perang itu kekal. Ya. Okey. So kalau dikromat, ya, kalau alkena, buruknya tulisan. Alkena, ya, kalau dikromat ingat dia OG. What is OG? Orange to green. Ya, warna jingga bertukar hijau, itu alkena. Tapi kalau alkana, warna orange itu remain. Warna jingga kekal. Kalau manganat 7 berasid. Kalau ena, alkena, kita akan dapat ungu kepada colorless. Kalau ana, warna ungu remain. Cikgu dah tercampur Melayu Inggeris, bolehlah kan? Fahamlah simple English. Ya, warna ungu kekal. Ya. So, ingat ni ya, ni alamak. Apa tu? Conteng. Ya. Ya, proses penghalogenan, ini proses pengoksidaan. Okey, mari kita lihat seterusnya. Lukiskan dua formula struktur isomer bagi pentena dan namakan mengikut sistem IUPAC. 4 markah. So, 2 markah drawing, 2 markah penamaan. So, everybody, 2 minit. Tolong lukis 2 isomer dan letak dekat Telegram. Nanti cikgu copy. Atas drawing kamu tu tulis nama siap-siap. Senang saya. Tak payah tulis nama lepas tu. Cepat. Lukiskan formula struktur dua formula struktur isomer untuk pentena dan beri nama. Cepat-cepat, cikgu tunggu.
Boleh? Cikgu, Ya. saya buat tapi tahu nak bagi nama. Oh, letak je dulu. Masuk je jawapan dekat Telegram, tak apa. Apa yang ada. Okey. Sekejap. Saya copy. Bukan copy. Tengok ni. Jawapan untuk, ni jawapan Sarah. Okey. Okey. So, dia bagi gambar. Okey, bila kita nak lukis, kita kena, bila kita dah lukis, kita bagi nombor ya. Bagi nombor dulu. Ya, kiri atau kanan, tengok ya. Kalau dari kiri, 1, 2, 3, 4, 5. Kalau daripada kanan, 1, 2, 3, 4, 5. Tengok, kalau daripada kiri, tulisan merah, double bond kepunyaan karbon nombor 3. Kalau dari kanan, double bond kepunyaan karbon nombor 2. Betul? Jadi, yang betul ialah kira dari kira dari kanan, tulisan biru. So, ya, tulisan biru. Jadi, jawapan kita ialah, ya, kan ada 5 karbon kan? Pent. Double bond di mana? Nombor 2. Saya letak biru sebab tadi tulisan biru. Dia adalah ENA. Okey, so ini betul lah. Okey, so sekarang yang kedua Sarah bagi ni, ya, dia tak bagi, dia bagi bengkok ya, L. Ya, kalau L is consider sebagai lurus ya. Cikgu tulis sini, L is lurus. Kita nak ni, ya, bila kita nak buat isomer, biasanya dia mesti ada T-junction. T-junction barulah isomer. So, kalau macam ni, kita akan kira, tengok ya, tulisan saya, nombor 1, 2, 3, 4, 5. Dari kiri. Kalau dari kanan, 1, 2, 3, 4, 5. So, yang betul, nampak ni ya, karbon nombor 2. Dapat. Kalau pakai tulisan merah, ya, karbon nombor 3. Ya, karbon nombor 3 yang dapat. So, kalau macam tu yang Sarah lukis, ini adalah nama dia, pent. Juga 2 ENA. Jadi yang ini akan salah. Yang ini pun memang salah lah sebab tak ada nama. So kalau macam ni Sarah dapat markah 2/4 sahaja. Okey? Ya, sebab L shape juga adalah dikira rantai lurus. So macam mana kalau alkena, kita ada jawapan lain ke? Ada orang lain bagi? Yang lain tak mau bagi jawapan? Ya, kalau kita nak lukis isomer, ya, isomer kalau alkena, nombor 1 kita alihkan C double bond C. Alihkan dia kalau boleh.
Kalau dah habis tak boleh, baru kita buat simpang. Tengok ya, tadi 5 kan? Okey, Sarah dah bagi 5 betul. Tadi Sarah bagi double bond dekat carbon nombor 2. So, kita bagi dekat carbon nombor 1. Bila carbon nombor 1, kita lengkapkanlah. Daripada kiri ya. Carbon nombor 1 dah ada 2. 3, 4. Carbon nombor 2 dah ada 3. Tinggal tambah 1. Cikgu tambahkan nombor dia supaya faham yang cikgu sebut ni. Carbon nombor 3 dah ada 2 lengan kiri kanan. So, tambah lagi 2. Carbon nombor 4 tambah 2. Carbon nombor 5 tambah 3. Lengkapkan. So, nama dia adalah pent. Sebab apa? Sebab ada 5 karbon. Di mana karbon itu berada? Dekat karbon nombor 1. So, pen 1. Ena ataupun pentena. Lagi, boleh tak kita kalih ke tempat lain lagi double bond? Dekat nombor 1 sudah, nombor 2 yang Sarah punya jawapan. Kalau saya kalih dekat nombor 3, tak boleh. Sebab kalau kalih dekat nombor 3, numbering akan bergerak daripada kanan ke kiri pula. Maksud saya, tengok ya. Bandingkan yang di atas. Saya tukar ke sini. Kan tadi dah buat macam ni. 1, 2, 3, 4, 5. Kan? Konon-kononnya pergi kat sini. Tak boleh. Sebab dia akan twist, numbering sebenarnya akan pergi ke sini. Ya, dia akan pergi kepada karbon nombor 2. Okay, so ini salah ya. Jadi dah tak boleh dah alih-alih. Dah tak boleh lagi alih double bond. Ya, so ini ada satu markah, ini pun satu markah. Kita boleh pendekkan. Buat T-junction. Tadi paling panjang 5, kita jadikan paling panjang 4 sahaja. 1, 2, 3, 4. Letaklah satu lagi karbon. Dan ingat bahawa rantai paling panjang itu mesti ada kumpulan berfungsi. Contoh, letak di sini. Kan? Jadi, kamu punya rantai terpanjang kamu ialah dari mana? Ya, ini kita punya rantai terpanjang lah. Betul? Ya, so ini rantai terpanjang kita. Kita bagi nombor sekarang. 1, 2, 3, 4. Kenapa mula dari kiri? Sebab double bond akan dapat nombor terkecil. Tak boleh buat 1, 2, 3, 4. Kalau macam ni salah. Tak boleh. Ya, kalau macam ni, nampak double bond dapat nombor 3. Cannot. Ya, tak boleh. So, tadi yang betul 1, 2, 3, 4. So, kalau dah 4, penuhkan hidrogen dia. Ya, karbon nombor 1 ada 2 karbon. 2 lengan. So, tambah lagi 1, 2. Karbon nombor 2 dah cukup 4. So, biarkan. Karbon nombor 3 ada 2 lengan, tambah lagi 2. Karbon nombor 3 tambah 3. Dan rantai sisi dia tambah 3. Completekan hidrogen dia. Okey, so rantai terpanjang kita tadi adalah 4 kan? Kalau 4, boot. Double bond dekat mana? Karbon nombor 1. Ena. Tapi tengok, kita ada satu rantai sisi. Rantai sisi itu ada berapa karbon? Ya, dalam ini ada 1. Sebab 1 nama dia metil. Berapa metil? Ada 1. Ya. Di mana metil itu berada? 2.
2 metil but 1 ena. Nampak tak? Boleh ke? So, ini juga satu jawapan, pilihan jawapan. Ya, ini juga pilihan jawapan. So, tadi yang Sarah bagi tadi nombor 1. Ya. Ini nombor 2. Pilihan kedua. Ini pilihan ketiga. Ada tak lagi jawapan lain? Tengok, kalau saya pindahkan double bond pergi sini, boleh tak? Kena cubalah. Kamu kena cuba, kalau kamu kalihkan, lepas tu kamu bagi nama. Tengok, contoh ya, kita alihkan ya. C Satu, dua, tiga, 4, 3. Okay, so kita punya numbering dari kiri atau dari kanan? Mana-mana boleh. Dari mana-mana boleh. Okay, setuju? Sebab apa? Kalau dari kiri, double bond dapat nombor 2 kan? 1, 2. Terus jumpa double bond. 3, 4. Kalau saya buat daripada kanan, 1, 2. 2 dah jumpa kan double bond? 3, 4. Betul tak? Betul ke? Betul. Betul. Tapi, cuba tengok kumpulan berfungsi. Tulisan biru atau tulisan merah akan memberikan kedudukan metil itu paling kecil. Kalau tulisan biru, metil kamu berada pada karbon nombor 3. 3. Kalau tulisan merah, metil kamu berada nombor 2. Jadi kita akan pilih merah. Sebab merah tu akan bagi semua nombor kecil. So kita akan dapat nama dia di sini ialah, tak muat ni. Sekejap. Nama dia ialah but 2 ena. Setakat nama but 2 ena ni faham? Faham kan? Dia ada satu metil. Di mana metil tu berada? Karbon nombor 2. So this is option number 4. Ada lagi tak pilihan? SPM takkan bagi sebanyak inilah saya rasa. Takkan lagi jauh sangat. Okay. So, ada lagi pilihan tak? Kalau ada tak lagi isomer? Ni 4. Ada lagi boleh kita ubah-ubahkan? Cuba tengok kalau saya buat 3 boleh tak? Itu 5 karbon juga kan? Betul tak? Betul. Contoh. Ya. Dari kiri contoh ya. Kiri saya lengkapkan dulu hidrogen dia. Dah lebih lengan dia. Sekejap. Empat. Boleh ke kalau buat 5 karbon? Sekejap. Again. Okey. 1, 2, 3, 4. 5. Situ dah 5. Kalau saya nak letak double bond, boleh ke letak double bond? Tak boleh. Karbon tengah tu dah kehilangan. Dia dah jadi terlebih karbon. Kalau saya letak sini, tak faham cikgu. Okey, saya ulang macam ni tengok ya. 1, 2, 3, 4, 5. Masih 5 karbon kan? Tapi kan kalau kita nak alkena,
Alkena kan kena ada double bond, betul? Katakan saya letak double bond di sini. Kenapa ini tak boleh? Sebab kamu tengok karbon di tengah-tengah. Karbon tengah-tengah sekarang dah ada 5 lengan. Tak boleh kan? Karbon kan maksimum 4. Jadi tak boleh. Jadi habis dah. Itu sahaja. Ya. Kalau ada nanti saya tampal lagi. So tadi itu semua pilihan yang ada. Okey? Ya. Okey, so dah habis selesai penamaan. Okey. Ya, sempat lagi ke? Okey, nombor 3. Rajah 6 menunjukkan carta alir bagi penukaran sebatian karbon. Kita ada sebatian A, C4H9OH. Ya. Kemudian kalau dia pergi proses 1 tambah porselin. Kita nampak dah. Kalau porselin ini mestilah dehydration. Buang molekul air. Kalau buang molekul air, dia akan jadi apa? C4H. Kamu bayangkan ni. OH hilang. Ini tolak 1. So, dia akan jadi C4H8. Proses 2. Bila dia nampak ni, K2CrO ada H. Bila plus H tu maksudnya berasid. Ya? Berasid. Ini maksudnya proses 2 ini adalah pengoksidaan. Ya. Kalau pengoksidaan 4 ialah butanol. Pengoksidaan akan jadi asid butanoik. Kemudian asid butanoik tambah dengan etanol, pengesteran. Pengesteran semalam cikgu dah bagi tahu, ada ajar dah. Nak bagi nama ester ialah AC, alcohol derived carboxylic derived. Alkohol dia etanol. Etanol, etil. Butanoik, butanoat. Okey, selesai. Kita dah dapat dah banyak info di situ. Dalam proses 1, sebatian A ditukar kepada B melalui proses pendehidratan. Sebatian B ialah hidrokarbon tidak tepu. Tidak tepu maksudnya dia ada C double bond C atau C triple bond lah. Ya, tidak tepu kat situ. Tapi kita dah tahu dah itu mestilah suatu alkena ya di sini. Okey. Jadi namakan siri homolog B. B ialah siri homolog tu kumpulan dia. So jawapannya alkena. Lukiskan susunan radas bagi eksperimen yang dijalankan untuk menukarkan A kepada B. Yang tadi itulah. Dia shivering ya. Melukis dalam ni. Ini anggap terbuka Macam itulah drawing dia. Label satu lagi tertinggal. Air. Alamak. Sekejap. Tak boleh sync so that I cannot draw. Nanti itulah fahamlah ya drawing dia ya. Okay, so perhatikan perhatikan apa benda yang kamu mesti tengok. Tanda pemanasan mesti pada porcelain chip, bukan pada wool kaca. Okey, tanda pemanasan. Lepas tu ini jangan tenggelam.
cork itu ya. Ini air. Okey? Ya, jangan tenggelam. Boleh? Ya, lagi satu ni mesti ada clamp. Ya, tabung didih tu mesti dikepit. Kalau tak kepit dia tak boleh berdiri sendiri. Okey, dan di sini perhatikan wool kaca. Ya, ramai juga tulis kapas ataupun cotton wool. Salah. Itu antara kesilapan. Ya, jadi soalan ini kalau kamu tengok buku-buku pasir SPM, KBSM, ini adalah gambar rajah antara yang paling popular untuk minta pelajar lukis. Jadi tolong praktis. Kadang-kadang lagi satu dia tanya, apakah bahan yang boleh menggantikan porcelain chips? Jawapannya alumina. Okey, dalam proses 2, tindak balas A bertindak balas dengan kalium dikromat 6 berasid ya untuk menghasilkan asid propanoik. Betulkah, Ustaz? Bukan tadi C4. Salah. Kan? Ini adalah butanoik. Namakan proses pengoksidaan. Jadi dekat kertas kamu, kalau kamu dah print out, betul kan ya? Proses pengoksidaan. Nyatakan perubahan warna, kalium dikromat 6 berasid, OG. Apa dia? Jingga kepada hijau. Tuliskan formula molekul asid butanoik. Asid butanoik ialah C4. C4 ke? Asid butanoik C3H7COOH. Buta is 4. Maksudnya 4, 3 campur 1 total 4. Asid butanoik bertindak balas dengan etanol menghasilkan sebatian G berbau harum. Tuliskan persamaan kimia. So, ya, butanoik tadi C3H7COOH tambah etanol C2H5OH. Kita akan dapat apa? Apa dia? Kita dapat apa? Okey, tambah air. Lukiskan sebatian G iaitu kita punya ester. Ester kita nama apa tadi? Etil butanuat. Etil butanuat ya. Etil butanuat. So, cikgu kata hari tu lukiskan dulu kan. Buta pergi sebelah sini. 4. Etil pergi sebelah sini. 2. Itulah etil butanuat. Okey. So, cikgu akan stop di sini. Sekejap cikgu nak tengok attendance. Attendance ada Iwan, Maji, Sarah, Ayuni, Alia, Natasha. Yang tak ada Izzat, Katie, Desi. Betul? Lagi satu? Siapa? Patricia Khadijah. Patricia ya. Okay, so that's all for today.
Terima kasih. Yes. Dah recording nanti. Okey. Yang semalam punya pun cikgu tak upload lagi. Cikgu akan ya, ya. Minggu depan sekolah ke? Kenapa tak kamu? Oh, kamu tak sekolah lagi. Sebab kita masih fasa 2. Kalau kita fasa 3 baru kamu sekolah. Okey, jadi doa cepat-cepat supaya Perak masuk fasa 3. Okey? Baju sekolah pun mungkin dah tak muat kot. Okay, so that's all for today. Thank you everybody for attending the class. Goodbye. Take care. See you. See you. Well, damn.